billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil 'aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Surah Al-Isra ayat pertama. Maksudnya Maha Suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya di suatu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya dan kami perlihatkan kepadanya, yakni kepada Rasulullah, ayatina, kebesaran, tanda-tanda kebesaran, yakni kebesaran Allah. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui, dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Shadaqallahul azim. Benar kata Allah. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi serta jawatan kuasa Surau RSB, hadirin-hadirat muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah di atas limpahan kurniaan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga baginda yang terpuji, para ummahatil mukminin, ibu bagi orang-orang beriman, yakni isteri-isteri Nabi, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, para tabi'in, tabi'in yang digelar sebagai salafus salih, serta para ulama yang meneruskan risalah perjuangan Nabi sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama merupakan pewaris bagi para nabi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam ayat awal tadi Allah Taala merakamkan peristiwa yang besar dalam lipatan sejarah umat Islam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, yang merupakan di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat terbesar Nabi adalah Quran, namun di antara mukjizat itu adalah Isra dan Mi'raj. Peristiwa yang berlaku ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai pelbagai hikmah di dalam yang menjadi pengajaran bagi orang-orang beriman. Malah di dalamnya diperintahkan perkara yang tiang dalam agama, yakni salat. Dan di sana juga dilihat sebagai bentuk medan ujian keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala
kepada manusia saat itu bila mana berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Hadirin dirahmati Allah yang kita ketahui dan kita maklum, saat Nabi SAW menyampaikan bahawasanya berlaku ke atasnya peristiwa ini, ada daripada kalangan orang yang telah beriman kepada Nabi bertukar menjadi kufur. Peristiwa murtad yang pertama dalam sejarah Islam adalah selepas Rasulullah menyampaikan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Malah manusia yang kufur berterusan memaki hamun Nabi SAW. Kerana itu di dalam Isra' dan Mi'raj ini terkandung bentuk ukuran keimanan yang Allah Ta'ala jadikan, dan ia juga merupakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah SAW sebagai suatu bentuk ganjaran di atas kesabaran Nabi SAW. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Isra' dan Mi'raj bukanlah cerita dogingan sebagaimana cerita orang Melayu, puteri gunung ledang, hang tuah ke benda ke. Tapi cerita tentang Isra' Mi'raj ini semuanya dirakamkan dalam Quran. Ia terkandung dalam surah Al-Isra' ayat yang pertama saya sebutkan, dan juga dalam surah An-Najm ayat 13 hingga 18. Malah dalam sunan yang dalam sahih, hatta dalam Bukhari meriwayatkan perkara yang sama dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ianya terkandung dalam sirah Nabi. Bila sebut peristiwa Isra' Mi'raj dalam sirah Nabi, ianya menjadi pengajaran yang cukup penting bagi umat. Sirah dan sejarah dua perkara yang berbeza. Sejarah belum tentu manusia boleh mengambil manfaat daripada ia. Ia sekadar memori. Adapun sirah, ianya bentuk pedoman dan pengajaran yang Allah jadikan kepada Rasulullah untuk diikuti oleh umat selepas Nabi SAW ini. Hadirin dirahmati Allah, dan dalam Isra' dan Mi'raj itu ditunjukkan kehebatan dan keagungan kekuasaan Allah. Dan dalam Isra' dan Mi'raj berlaku dalam bulan yang sama, bila sebut bulan Rajab pada hari peristiwa Tabuk, peperangan Tabuk, peperangan yang terakhir diikuti oleh Rasulullah SAW sebelum Rasulullah wafat. Tabuk ini tidak sebagaimana peperangan-peperangan yang lain. Kenapa? Dalam peperangan Tabuk, Nabi sendiri mengisytiharkan, nahnu muntajih ila Tabuk, kita akan bergerak ke Tabuk. Berbanding yang lain, perang Badar ke apa bentuk peperangan pun Nabi tak akan beritahu kita akan ke mana. Cuma dia akan sebut kita pergi berjihad. Itu kaedah. Yang Nabi bila nak ajak semua sahabat berjihad, dia tak akan beritahu. Kerana itu rahsia perang, ke mana tempat, lokasi-lokasi. Tapi dalam Tabuk, Nabi memberitahu dan mengisytiharkan, nahnu muntajih ila Tabuk. Kenapa? Jarak perjalanan di antara Madinah sehingga ke Tabuk itu 700 km. Ia memerlukan persiapan sepenuhnya daripada kalangan para sahabat untuk pergi sejauh itu. Dan bila mengungkapkan seringkali dalam bulan Rajab ini, orang akan bercerita tentang Isra' Mi'raj, bercerita kepada kita tentang bagaimana gawatnya saat itu dan sedihnya Nabi saat itu, sehingga Allah memurniakan peristiwa yang besar ini kepada Nabi SAW. Dan bila menyebutkan tentang Isra' dan Mi'raj, beberapa perkara penting, iaitu mengenai tarikh. Para ulama berbahas mengenai tarikh tentang berlakunya Isra' Mi'raj ini. 6 pendapat yang disebutkan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Rahikul Makhtum. Ia punya 6 pendapat. Walaupun tarikh ini sebenarnya dia tak beri kesan pun pada iman, kata ulama tafsir, tak ada masalah mengaitkan. Yang penting pengajaran dan keimanan terhadap peristiwa itu. Jangan jadi golongan yang sebagaimana sewaktu Nabi sampaikan berita ini, dulu mereka beriman, tiba-tiba jadi kufur. Sebab apa? Bertuhankan kepada akal mereka. Logik akal mereka guna lebih daripada wahyu ilahi. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, 6 tarikh yang diletakkan. Pendapat pertama Imam Tabari. Imam Tabari menyebutkan tarikh berlaku Isra' Mi'raj itu tahun pertama kenabian. Pendapat kedua yang digunakan oleh Imam Nawawi dan Imam Al-Qurtubi, ianya berlaku selepas Nabi SAW setahun, selepas disebutkan 5 tahun. Maaf, Imam Nawawi dan Imam Qurtubi menyebutkan 5 tahun selepas kenabian. Dan pendapat yang ketiga yang biasa orang kita pakai, iaitu pada 27 Rejab.
tahun ke-10 kenabian, tahun 10 lepas Nabi jadi Nabi. Ini pendapat-pendapat yang lemah. Ada pun pendapat yang kuat, yang disebutkan 3 lagi ni pendapat yang kuat yang para ulama berselisih di dalamnya. Yang 3 tadi yang lemah, iaitu yang kuatnya dikatakan berlaku 16 bulan sebelum berlakunya hijrah, iaitu pada bulan Ramadan tahun ke-12 kenabian. Kenapa? Pendapat yang mengatakan 27 Rejab tahun 10 kenabian ini kurang tepat. Kenapa? Pada tahun itu, tahun yang sama, 10, pada tahun ke-10 kenabian, pada bulan Ramadan, Khadijah kembali bertemu dengan Allah. Isra Mi'raj ini memang berlaku selepas Khadijah wafat. Jadi tak mungkin berlaku pada bulan Rejab tahun ke-10 kenabian. Jadi pendapat yang kuat yang menyebutkan 16 bulan sebelum hijrah, tahun ke-12 kenabian pada bulan Ramadan. Tahun yang pendapat yang kelima menyebutkan setahun 2 bulan sebelum hijrah, berlaku pada bulan Muharram tahun ke-13 kenabian. Dan yang terakhir sekali dikatakan setahun sebelum hijrah, berlaku pada bulan Rabiul Awal. Itu pendapat-pendapat yang kalau kita nak sebutkan tentang Isra dan Mi'raj, pendapat-pendapat di kalangan para ulama yang kita mesti maklum pendapat-pendapat ini. Walaupun sebenarnya pendapat ini tidak memberikan kesan kepada tahap keimanan seseorang, tapi orang beriman mereka mengambil berat tentang perkara ini. Hadirin dirahmati Allah. Yang kedua, perkara yang diperbahaskan ulama dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah apakah Nabi SAW itu diperjalankan dengan ruh ataupun ruh dan jasad, ruh saja ataupun ruh dan jasad. Ulama-ulama yang besar seperti pengarang Fathul Bari, Amirul Mukminin fil Hadith, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, Imam Nawawi yang mensyarahkan Sahih Muslim. Majoriti ulama besar ini menyebutkan Nabi SAW itu diperjalankan dengan ruh dan jasad. Hanya kecil, hanya yang lemah, pendapat yang lemah menyebutkan Nabi diperjalankan dengan ruh. Kenapa? Kalau sekadar Nabi berjalan dengan ruh, maka orang bangsa Arab musyrikin Mekah dia takkan lawan kan bila Nabi sampai ke peristiwa ini. Kalau dengan roh ni supaya kita mimpi, kita mimpi, kita beritahu isteri kita mimpi kahwin 4 orang, dia tak marah. Tapi kalau kita kahwin betul, apa yang terjadi? Tuan-tuan pemaklum. Tapi bila Nabi memberitahu dia diperjalankan dengan roh dan jasad, waktu itu mendapat tentangan yang kuat daripada musyrikin Mekah. Lalu diminta Nabi SAW untuk menggambarkan keadaan. Bila Nabi dia lepas Isra Mi'raj duduk di Masjidil Haram, lalu Abu Jahal datang tengok Nabi SAW dalam keadaan yang tenang. Memang Nabi tenang betul. Kenapa? Dalam peristiwa Isra Mi'raj, bila Nabi naik ke langit, di antara benda yang Nabi minta kepada malaikat Jibril, dia nak tengok orang-orang yang menentang dia di atas muka dunia. Itu yang Nabi minta. Lalu dia tunjukkan bumi. Bumi waktu itu sangat kecil dibandingkan dengan kekuasaan dan kerajaan Allah yang maha luas. Lalu ditunjukkan Abu Jahal lagi kecil, menyebabkan Nabi tengok, ya Allah, tak ada benda pun Abu Jahal kecil yang tak beri apa kesan pun kepada Nabi sebenarnya. Lalu sebab itu bila lepas Isra Mi'raj Nabi begitu tenang, mengingatkan segala dugaan cabaran yang akan dihadapi. Jadi bila Abu Jahal tengok Nabi begitu tenang, dia tanya, Muhammad, ada cerita baru? Dan Nabi SAW kata, ada. Aku diperjalankan Allah Ta'ala pada malam hari, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada satu malam. Lalu ke langit ke-7 dan balik semula. Jadi Abu Jahal gelap. Lalu Abu Jahal panggil orang ramai. Tak apa Muhammad, nanti aku nak panggil orang biar dengar cerita kamu. Namun Nabi SAW tetap menyebutkan kisah ni. Kalau orang menipu, dia tak beritahu. Tapi nak cerita Nabi membawa kebenaran dengan penuh keyakinan. Itu antara perkara. Dan bila membahaskan tentang Isra Mi'raj, para ulama berselisih pendapat mengenai dari mana Nabi diperjalankan. Ada kisah yang biasa kita dengar, riwayat yang menyebutkan daripada Ummu Hani. Namun pendapat yang lain yang dibawa oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab, dia menyebutkan 2 tempat. Antaranya di rumah Nabi sendiri, Jibril AS datang
Dan yang keduanya, Nabi di Hijr Ismail dalam Masjid Haram. Suatu itulah diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam proses pergi kepada Isra dan Mi'raj. Dan disebutkan juga peristiwa Isra dan Mi'raj ini Allah Taala memberi burak kepada Nabi untuk ditunggangi. Orang membahaskan tentang burak. Nah, burak ni bagaimana rupa bentuk? Yang disebutkan oleh Ibn Hajar di antaranya, burak ini keadaannya lebih besar daripada kuda, lebih besar daripada himar, dan dia berwarna putih. Dia tak ada seperti gambaran-gambaran sebagian orang. Burak ni kuda yang ada sayap, kemudian ada subang kot hidung. Itu kuda keling, bukan burak. Ada burak begitu. Jadi bergambaran-gambaran itu sebenarnya tak betul lah. Mana yang perkara-perkara tadi sebenarnya tak ada, tak penting pun dalam perihal nak membahaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Cuma nak beritahu peristiwa itu berlaku bila kita kata saat Nabi paling sedih. Apa yang menimpa Nabi sewaktu itu? Kematian orang yang membela, menjadi pembela di dalam dan di luar rumah Nabi, iaitu apa? Khadijah, orang yang membela Nabi dalam rumah, yang memberi keselamatan kepada Nabi. Di luar rumah, Abu Talib, saudara dia, kembali bertemu dengan Allah Ta'ala. Kedua mereka, orang yang memberi sokongan yang kuat. Di saat itu, bila orang yang paling dia sayang, kita bayangkan orang yang paling sayang, orang yang kita paling sayang, orang yang paling sentiasa memberi sokongan kepada kita, diambil oleh Allah Ta'ala. Kata para ulama, ianya bertujuan supaya apa? Nabi berterusan bergantung kepada Allah, ikat Nabi dengan Allah Ta'ala. Orang yang paling dikasihi Nabi diambil, dan sewaktu itulah orang musyrikin Mekah mengambil peluang nak menghalau Nabi daripada Mekah. Bila orang kuat membela Nabi dah tak ada, waktu itu mereka nak ambil peluang ini untuk halau Nabi. Dan di saat kesedihan itu, Nabi SAW, di saat tengah sedih itu, Nabi SAW mengadu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di Baitullah. Tapi apa yang berlaku? Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang ketinggian di bagaimana para sahabat dulu, orang paling rendah. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bagaimana sewaktu itu Nabi SAW salat di hadapan Baitullah pada saat sedih itu. Lalu Nabi SAW sujud dalam salat. Dalam sujud itu, Abu Jahal bangun di hadapan kalangan orang musyrikin Mekah yang menentang Nabi, lalu menyebutkan kepada seluruh musyrikin Mekah, siapakah di kalangan kalian yang berani mengambil tembuni, usus-usus nadi-nadi ni, tembuni sembelihan untuk sembelihan Bani Fulan bin Fulan, dia baru lepas sembelih untuk. Jadi siapa yang boleh ambil sisa-sisa tu tadi, paling berani untuk letakkan belakang Muhammad. Lalu bangunlah lelaki yang paling celaka daripada kalangan mereka, ambil sisa-sisa tadi, letakkan di belakang Nabi SAW. Dahlah Nabi sedih. Di saat itu Nabi SAW diperlakukan dengan sedemikian rupa. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku lemah, aku tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Ikut kata aku nak pergi ambil dan buang, tapi aku tak mampu. Sebagaimana kita maklum, kecil je Allah Mas'ud ni. Kemudian dikhabarkan kepada Fatimah, yang mana Fatimah suatu itu budak lagi. Kalau Fatimah pergi, Fatimah bersihkan belakang Nabi. Lalu Nabi SAW bangun. Barulah Nabi bangun. Dan saat itu bila berlaku peristiwa itu, Abdullah di saat itu Abu Jahal dan sekutu-sekutunya dengan penuh gembira gelakkan Nabi SAW dengan apa yang dihadapi Nabi. Mana sukarnya saat itu. Kemudian Nabi di saat kesedihan itu membawa dirinya ke Taif. Kiranya kalaulah orang Mekah tak terima, mudah-mudahan orang Taif terima. Ini cerita kita lalu dengar. Pergi ke Taif, jumpa pembesar-pembesar Taif, sampaikan risalah tauhid ini, dengan beranggapan sekurang-kurangnya penduduk Taif terima. Ini yang dihadapi kasih Allah. Cuba banding dengan diri kita, sejauh mana ujian. Sampai kepada Taif, sampai ke risalah tauhid kepada pembesar Taif. Pembesar Taif pula talak risalah Nabi, malah mencaci maki hamun Nabi dan menyakiti Nabi.
memerintahkan seluruh rakyat Taif. Sewaktu itu mengenakan tekanan ke atas Nabi. Dilempari dengan batu, dicaci maki Nabi. Nabi duduk di Taif 10 hari. Pergi ke rumah. Saat tengah sedih tu pun tak berhenti lagi melaksanakan kerja dakwah. Jadi jasa siapa yang paling kita wajar untuk ingat? Manusia berkorban sedemikian rupa untuk menyelamatkan umat daripada api neraka Allah. Bila disampaikan pergi ke rumah sehingga akhirnya disebutkan oleh Zaid bin Harithah. Nabi pergi ke sana bersama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah menyebutkan bagaimana dikumpulkan penduduk Taif, dibuat 2 barisan. Dilempari Nabi SAW dengan batu tanpa henti. Sehingga kan disebutkan Zaid bin Harithah, saat itu aku melindungi Nabi, tapi Nabi pun masih cedera. Aku lebih lagi cedera. Nabi ni cedera sehingga apa? Darah daripada atas kepala sehingga kepala bawah mengalir darah. Maknanya daripada atas ke bawah darah tu banyaknya darah. Sehinggalah Nabi melarikan diri, Nabi menyelamatkan diri, pergi ke kebun tamar. Dan di saat itu Nabi SAW mengadu kesedihannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku? Namun Nabi tidak mendoakan kecelakaan kepada penduduk Taif. Apa yang Nabi doa? Allahumma yahdi qaumana innahum la ya'lamun. Allah bagi petunjuk pada kaum kami ini kerana dia tak tahu. Sayangnya Nabi melihat kejahilan mereka pun Nabi masih mendoakan petunjuk. Lantas Nabi mengadu saat berada di kebun tamar yang Nabi berlindung. Nabi doa pun minta pertolongan daripada Allah. Ya Nabi sebut apa? Biarlah ujian itu menimpa aku pun. Yang penting kau tidak murka kepada aku ya Allah. Yang penting aku dapat perlindungan daripada-Mu ya Allah. Sahabat ni kekasih Allah. Lantaran itulah disebabkan tahun gawat itu, tahun yang paling sedih itu, lalu Allah Ta'ala mengurniakan anugerah kepada Nabi SAW. Diperjalankan Nabi SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sehingga kepada Sidratul Muntaha. Dan itulah ujian, itulah pemberian anugerah. Apa yang berlaku pada Nabi ini bukan sahaja pada Nabi saja. Nabi-Nabi terdahulu pun Allah Ta'ala kurniakan anugerah kepada mereka sebelum berhadapan dengan musibah, sebelum berhadapan dengan ujian yang lebih berat dan getir. Kerana apa? Selepas daripada peristiwa itu, setahun lepas itu, ada yang tak lihat, setahun, 2 bulan, ada yang menyebutkan 16 bulan, lepas itu hijrah Nabi ke Madinah. Sehingga buka kota Madinah. Duduk di Madinah, Nabi begitu sibuk. 10 tahun di Madinah, 64 kali peperangan yang Nabi lalui. Maknanya setahun, 6 kali lebih Nabi akan berperang. Jadi bayangkan dengan kesibukan itu tak berhenti berperang, mengurus takbir. Semuanya memerlukan motivasi yang kuat. Dan itulah bentuk motivasi Allah kepada Nabi. Dibawa Nabi SAW bertemu dengan sebagaimana Nabi yang terdahulu. Contoh Nabi Musa nak lawan Fir'aun ni, Allah bawa dia pergi jumpa di Bukit Tursina. Pergi bertemu Allah di Bukit Tursina. Watif kaya ini Allah Ta'ala tanya pada Nabi Musa bila di Bukit Tursina, disebut Quran. Apa di tangan kanan wahai Musa? Musa kata, inilah tongkat yang aku gunakan untuk aku gagahi perjalananku, memudahkan laluan aku. Nabi Musa banyak cakap. Sebab apa? Dia nak banyak, nak lama duduk dengan Allah, nak cakap dengan Allah. Jadi itu yang dilalui oleh Nabi-Nabi yang terdahulu. Dan itulah sifat perjuangan Islam. Saat nak menang sunnatullahnya, maka saat paling getir, paling berat ujian, selepas itu Allah Ta'ala akan berikan kemenangan. Itu sifat. Ada hadirin rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, Nabi SAW, kalau kita menyebutkan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, di saat peristiwa Isra' dan Mi'raj itu yang disebutkan berlaku di antara 2 tempat tadi, sama ada di rumah Nabi. Yang kuatnya di Masjidil Haram, di Hijr Ismail. Dan sebelum berlaku peristiwa itu, Nabi SAW dibelah dadanya dan dimasukkan iman dan hikmah. Dan diperjalankan Nabi dengan burak tadi. Sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, nak pergi masjid yang jauh ni, Nabi dibawa singgahi ke Yathrib, Bukit Tursina dan Baitul Luhub. Bukit Tursina di Yathrib, yakni Madinah. Bukit Tursina tempat bermunajatnya Nabi Musa, dan Baitul Luhub tempat lahirnya Nabi Isa AS. Dia melalui semua tempat-tempat ini. Sehingga itu Nabi SAW melihat
golongan-golongan manusia. Yang pertama, golongan manusia yang Allah Ta'ala berikan. Yang pertama dilihat oleh Nabi SAW bagaimana Nabi Musa AS salat. Setelah itu melihat bagaimana golongan manusia yang bercucuk tanam, lalu tanaman mereka menghasilkan buah, boleh dituai daripadanya. Setelah itu mereka mengambil hasil tuaian tadi. Dah ambil hasil tuaian, tumbuh balik hasil tuaian. Ambil lagi hasil tuaian, tumbuh balik hasil tuaian. Tak berhenti tumbuh. Lalu Nabi SAW tanya kepada Jibril, siapakah mereka ini? Mereka ini orang yang berjihad. Waktu jahiduna fi sabilillah. Mereka ini orang yang berjihad di jalan Allah. Dan mereka ini diberikan ganjaran sehingga 700 kali ganda. Ini dalam hadis yang sahih. Kisah-kisah ini adalah hadis yang sahih saya sebut. Bukannya tambah-tambah. Orang Melayu ni banyak cerita tambah. Yang kedua, golongan yang mengambil kepala, dihantukkan kepalanya ke batu, lalu pecah kepala tadi. Setelah pecah, tumbuh elok balik kepala, dihantuk balik kepala. Yakni bila Nabi SAW tanya siapa mereka ini, mereka ini orang yang memberati salat mereka. Yakni orang yang tak ambil berat, meringankan perkara salat. Itu perkara yang ditimpa kepada mereka. Sehingga Nabi di perjalanan sampai kepada Baitul Maqdis. Dan di Baitul Maqdis, Nabi SAW tadi sampai kepada Baitul Maqdis, yang kita tahu Buraq tadi datang dalam keadaan yang diriwayatkan siap dengan pelana dan sebagainya. Berhenti di Baitul Maqdis, lalu Nabi mengikat Buraq tadi di hadapan kota Baitul Maqdis. Dan di saat itu kisah Nabi ikat Buraq di kota Baitul Maqdis ni ada sampai ke Al-Aqsa ini. Kisah ni sebenarnya kisah yang cukup memberikan kesan kepada Hercules dan Pedri. Kenapa? Sewaktu itu Pedri, Hercules sendiri berada di Baitul Maqdis saat berlakunya peristiwa itu. Tuan-tuan boleh merujuk dalam Bukhari, dibahaskan, disebutkan hadis tentang Hercules. Bagaimana Nabi SAW masuk dalam Masjid Al-Aqsa lalu menunaikan salat Masjid Aliyah. Nabi masuk menunaikan salat dan di belakangnya Nabi-Nabi terdahulu. Sebagai bentuk apa? Pertabalan Nabi SAW sebagai seorang Nabi, pengiktirafan daripada Allah bahawa Nabi sebagai Khatimul Anbiya. Agak-agak peristiwa Nabi di Al-Aqsa itu, yang pertamanya saat Abu Sufyan bersama rombongannya ke Rom. Bila Hercules, cerita Abu Bukhari, Hercules mendapat surat daripada Rasulullah SAW menyuruh Hercules beriman. Lalu Hercules memanggil Abu Sufyan, bertanya kepada Abu Sufyan, siapakah Muhammad, orang yang mengaku Nabi? Suatu itu Abu Sufyan datang dengan rombongan orang musyrikin Mekah. Lalu Hercules menyebutkan kepada mereka, rombongan-rombongan, tolong beritahu aku kiranya kalau Abu Sufyan begitu, jangan takut, aku sendiri akan kenakan hukuman pada Abu Sufyan kalau dia begitu. Jadi Abu Sufyan suatu itu tak berani. Dia akan sebut, disebutkan kepada Hercules, Muhammad dia merupakan orang yang paling amanah daripada kalangan makhluk, orang paling dipercayai. Dia tak berani nak burukkan Nabi, nak ikut cerita tentang Nabi. Sehingga akhirnya dia fikir, lalu dia kata begini, Muhammad ni ada satu perkara yang paling pelik. Dia kata dia diperjalankan oleh Allah Ta'ala. Dia sebut cerita bila disebut dia diperjalankan oleh Allah Ta'ala daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sehingga ke Sidratul Muntaha lalu kembali semula. Ini masalah Muhammad. Kami fikir dia gila gitu gini. Lalu saat Abu Sufyan bercerita tu, menteri ni kau kahwin bagi Raja Rom, apa ni, Pedri dia. Lalu akak tangan dia waktu tu. Dia kata begini, kalau kamu sebutkan tadi, apa yang kamu sebutkan, kisah yang kamu sebutkan, kalau betul lah berlaku waktu itu, nescaya aku sebenarnya sewaktu itu berada di Masjid Al-Aqsa. Dan memang betul lah Muhammad itu merupakan Rasul. Pedri sendiri akui bahawa Nabi SAW sebagai seorang Rasul. Lagi pening Abu Sufyan. Aku ingat nak kelentong Hercules, tak berjaya juga. Akhir Pedri sokong, memang betul lah. Sebab apa? Aku ada di sana. Malam berlakunya peristiwa tersebut, aku pergi nak tutup pintu Masjid Al-Aqsa. Nak tutup pintu Masjid Al-Aqsa, tak boleh tutup. Aku cuba nak tutup, tak boleh tutup. Nak tutup, tak boleh tutup. Sehingga aku panggil Najjar. Najjar ni maintenance, orang kulit gelap, jaga masjid. Memang Masjid Haram, dia ambil Najjar, penjaga.
Sebab tu Masjid Nabawi kalau kita pergi ada lagi orang mungkin gelar. Mana penjaga makan Nabi tu masih orang boleh gelar. Nah, dari dulu mereka menggunakan khidmat ngejar. Dia nak ajar maintenance masjid. Dia panggil untuk membaiki pintu masjid. Pergi ke pintu masjid, nak baiki, tak boleh. Tak ada apa yang rosak. Dia tengok tak ada apa yang rosak, tapi memang tak boleh tutup. Tak boleh tutup. Lalu barulah dia kata, ini memang yang dilalui oleh rahib-rahib dulu. Bila Nabi-Nabi yang terdahulu datang melaksanakan salat, masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa, maka pintu tak boleh tutup. Maka kalau betul lah waktu yang kamu sebutkan itu, maka benarlah Muhammad berada di Al-Aqsa. Lalu dengar Hercules pun suruh Abu Sufyan pergi. Kemudian Hercules panggil semua padri-padri tadi yang ada, dihimpunkan dalam sebuah bilik, ditutup pintu. Lalu Hercules tanya kepada mereka, kalau ikut apa yang pernah disebut tadi, betul lah Muhammad ni merupakan seorang Rasul. Apa kata kita beriman dengan Muhammad? Apa kata? Nah, dia tanya, apa kata kita beriman dengan Muhammad? Dengar tu padri-padri tadi pakat nak lari belakang, nak keluar daripada bilik. Tak nak dia beriman dengan Muhammad walaupun tahu Nabi SAW ni benar. Sehinggalah bila mereka nak keluar, lalu ditahan oleh Hercules. Hercules kata begini, aku cuma tanya apa kata pandangan kamu. Namun sebenarnya aku tak akan beriman pun. Dan aku tahu kalian tak akan beriman. Sebab apa? Disebabkan nak menjaga kedudukan dan sebagainya, tak nak beriman kepada Nabi SAW. Kita akan berterusan menentang Muhammad, manusia yang disebut sebagai Nabi. Itu yang berlaku. Peristiwa-peristiwa besar penting. Sehingga kan kalau nak menyebutkan Nabi di Al-Aqsa ini, waktu Nabi sampai kepada Abu Jahal, Abu Jahal ni memang bodoh dah, sebab tu dia panggil Abu Jahal. Adalah orang yang cerdik sikit. Sewaktu itu bila Nabi sampai ke peristiwa, ada 2-3 orang cerdik. Lalu dia tanya kepada Nabi, tolong gambarkan kepada kami Al-Aqsa ni bagaimana, sebab kami pernah pergi dulu Al-Aqsa. Lalu Allah berikan Quran sehingga di antara dua mata Nabi itu melihat Al-Aqsa dengan jelas. Nak tanya pasal tiang masjid, berapa banyak tiang masjid, bagaimana rupa bentuk masjid. Kita yang kalau pergi masjid hari-hari pun, kita tak bilang tiang masjid. Biar kita kerja siap masjid, kita takkan bilang siap masjid. Kita takkan bilang tiang masjid, kita mari semayang je. Nah, tapi Allah Ta'ala bagi sehingga Nabi SAW boleh menyebutkan satu persatu binaan Al-Aqsa itu sendiri. Hadirin rahmati Allah. Setelah daripada itu, setelah salat tadi, Nabi SAW dibawakan oleh Jibril AS dengan air, arak dan juga susu. Lalu Nabi SAW memilih susu sebagai bentuk utama agama ini, membawa kepada fitrah kebersihan itu sendiri, kesucian jiwa. Lalu diperjalankan Nabi, yang kita maklum, dibawa pada langit yang pertama itu. Nabi SAW dibawa masuk langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam AS, dan Nabi Adam AS mengakui kerasulan. Nabi SAW menyampaikan salam kepada Nabi. Duduk langit yang kedua begitu juga. Nabi SAW bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa AS, yang mereka juga mengakui kerasulan Nabi. Duduk langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga mengakui kerasulan Nabi. Berada di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Mereka juga mengakui kerasulan Nabi. Duduk di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun bin Imran. Mereka juga mengakui kerasulan Nabi. Duduk langit yang keenam bertemu Nabi Musa. Nabi Musa juga mengakui kerasulan Nabi. Disambut, disampaikan salam. Bila duduk ke langit yang ketujuh, sampai ke langit yang ketujuh, jumpa Nabi Ibrahim AS, yang mana Nabi Ibrahim AS juga mengakui kerasulan Nabi SAW. Ada beriman dengan Nabi. Allah Ta'ala buat begitu supaya apa? Nak beritahu bahawasanya Nabi SAW ini meneruskan risalah tauhid yang dibawa oleh Nabi-Nabi yang terdahulu. Sebagaimana dalam hadis Nabi sebutkan, aku ni sebagaimana kamu melihat seorang lelaki yang membina sebuah rumah yang cukup cantik, cuma masih tidak cukup satu bata lagi melengkapi rumah tadi. Maka akulah bata tersebut, melengkapi risalah yang dibawa oleh Rasul-Rasul terdahulu. Karena itulah aku penutup bagi segala Nabi. Ini yang disebutkan Nabi SAW. Bertemu dengan Nabi Ibrahim AS di langit yang ketujuh. Nabi Ibrahim sebutkan kepada Nabi SAW, ya Rasul, wahai Muhammad, sampaikan kepada umat pesan daripada bahawasanya aku menyampaikan salam kepada mereka. Dan yang keduanya, beritahu kepada umatmu, syurga ini cukup luas, cukup cantik, cuma landscape dia tak ada. Yang mana umat muslim banyak menyebutkan barakatus salah.
Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu landscape bagi kita di syurga nanti. Kalau kita tengok syurga kawan kita kurang pokok ni, maknanya duduk atas dunia ni malas sikit. Tak, sebab tu tengok ada tulis tu. Tak, benda yang ringan je lidah. Berat di timbangan. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Semua zikir-zikir inilah yang menghiasi syurga ni. Lalu Nabi dibawa ke Sidratul Muntaha, sehinggalah bertemu dengan Allah Ta'ala di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni sebagaimana Baitullah ni, tempat para malaikat mengelilingi. Di sana disampaikan perintah salat. Besarnya perintah salat ni, sebagaimana perintah-perintah yang lain. Perintah-perintah lain, keluar zakat, apa perintah Allah Ta'ala yang lain, riba, semuanya Allah Ta'ala cuma sampaikan wahyu kepada Nabi. Nabi juga datang ke bumi. Tapi salat, Allah Ta'ala angkat Nabi sehingga ke langit, bertemu dengan Allah sendiri, diberikan perintah salat. Ini hebat salat. Sebab salat ini merupakan tiang bagi kami. Ia perintah yang cukup besar, sehingga disebutkan yang mengangkat kita sehingga ke langit ini disebut mi'rajul mu'min adalah salat. Yang menghubungkan kita dengan Allah secara live adalah salat. Waktu itu kita bercakap sendiri dengan Allah Ta'ala. Sebab tu orang yang paling kurang salat, paling malas salat, jauh hubungan mereka dengan Allah. Yang mendekatkan mereka dengan Allah adalah salat. Sebab tu disuruh orang yang nak menghadapi ujian disuruh wasta'inu bis-sabri was-salat, mintalah pertolongan daripada Allah dengan sabar dan salat. Dah, bukan salat saja, dia mesti sabar dalam keadaan melaksanakan salat. Dah, nak tahu macam mana? Sebab apa kena sabar dulu? Tengok orang yang salat tapi tak sabar. Nah, contoh apa? Orang nak tengok cerita Hindustan. Nah, nak tengok cerita Hindustan tu dia berhenti semayang sekejap. Macam mana semayang? Punya bekerja, tak sabar. Dia tak buat dengan penuh kesabaran. Tapi solat itu mesti dia sertai dengan sabar. Dia solat dengan penuh ketenangan, mengharapkan keridaan Allah. Kerana solat itu mengikat di antara hubungannya dengan Allah Ta'ala. Dia buat solat dengan penuh rasa kasih dan cinta pada Allah, baru mengikat dengan Allah. Mereka mesti usahakan. Kita ni mesti usaha laksanakan solat sehingga merasakan nikmat dalam ibadah yang kita lakukan, barulah berjaya. Dah. Jadi nak usaha macam mana bila kita buat semayang ni, buat ibadah ni rasa nikmat sebagaimana kita rasa nikmat lain. Nikmat ada rumah, nikmat ada isteri, nikmat makan. Bagaimana nak rasa nikmat gitu saat-saat. Sebab tu Nabi solat sakit kaki pun, sehingga bekak kaki pun teruskan solat, sebab rasa nikmat solat tu, sehingga menghilangkan rasa kesakitan. Ia bermula dengan rasa kasih kepada ibadah dan cinta kepada Allah. Bila kita buat sesuatu kerana cinta, kita takkan rasa apa-apa. Sebab tu kalau orang cerita lautan api sanggup keredah, semua benda nak redah. Nah, coklat Cadbury sanggup ku makan, begitulah. Semua benda sanggup. Nah, nak cerita, kalau cinta pada Allah, begitulah jadinya. Dia akan penuh dengan rasa kecintaan, tak rasa apa-apa pun benda yang ada di atas dunia ini. Hadirin rahmati Allah, saya nak habiskan sikit dari akhirnya perbahasan bila disebutkan apakah Allah Ta'ala bila Nabi SAW bertemu Allah melihat wajah Allah ataupun tidak. Yang menyebutkan Ibn Hajar dan sebagainya mengatakan Nabi sendiri bertemu dengan Allah. Mana bertemu dengan Allah sendiri. Ini pendapat yang kuat. Dan yang akhirnya Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan beberapa kelebihan bila Nabi SAW bertemu dengan Allah Ta'ala. Di antara kelebihan yang besar iaitu Nabi SAW dapat melihat Jibril AS dalam rupa bentuk asal. Yang mana Jibril ini mempunyai 600 sayap. Satu sayapnya seluas langit dan bumi. Jadi satu sayap seluas langit dan bumi, kita bayang 600 sayap besar mana Jibril. Maha besar Allah, maha hebat Allah, yang lebih berkuasa. Dan di saat itu juga kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Jibril, kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, adalah dapat melihat Allah Ta'ala. Ini kurniaan yang besar. Yang beriman nak tengok ni, tengok wajah Allah akhirat esok. Tapi ini dikurniakan kepada Nabi. Ada yang ketiga, diberikan kepada Nabi dapat melihat besarnya kerajaan Allah Ta'ala yang hebat, yang begitu hebat. Dan banyak lagi kelebihan lain, sehingga kan dilihat. Yang keempatnya, melihat hubungan di antara langit dan bumi. Bagaimana hubungan? Suatu itu Nabi tengok sendiri hubungan di antara langit dan bumi. Sebagaimana kita ada Allah Ta'ala menghantar malaikat turun ke bumi, melihat sampai ke majlis-majlis ilmu ni, duduk dalam majlis ilmu, tengok sampaikan report secara live kepada Allah Ta'ala. Sampai ada majlis ini. Sehingga disebutkan Allah Ta'ala akan menyebutkan satu persatu orang yang berada dalam majlis yang mengingati Allah. Sebut nama mereka.
Kita Perdana Menteri sebut nama kita dalam majlis, suatu majlis. Dah. Betapa gembiranya kita. PM sebut nama aku, sampai mati dia kata kita. Nak dekat mati pun sebut lagi pada cucu. Pesan. Atuk dulu PM sebut nama atuk. Nah, ni Allah sebut. Raja bagi segala PM. Raja bagi segala raja. Iaitu Allah SWT menyebut nama-nama orang berada dalam majlis ilmu. Sehingga kan malaikat ni menyebutkan ada daripada kalangan mereka bukan datang pun, bukan kerana hadir majlis ilmu pun, datang majlis mengingati Allah pun, tapi kerana tujuan lain. Apakah mereka ni diberi ganjaran? Lalu kata Allah Ta'ala, apakah mereka ni diberi pengampunan? Dia doakan pengampunan, ganjaran. Lalu kata Allah, haula'i yushaqqahu qaumah. Mereka ni bukan orang yang memberati kaum mereka. Mereka pun diampunkan. Nah, mereka pun diberikan keampunan oleh Allah. Mana itulah kelebihan, kebesaran dalam peristiwa Isra Mi'raj. Di antara benda yang dikurniakan lagi, yang banyak lagi kelebihan, dan mudah-mudahan dalam peristiwa besar ini ianya memberi manfaat kepada kita semua. Saya kira itu saja. Maafkan saya kerana mengambil masa yang lebih. Mudah-mudahan hadirat mendapat manfaat daripada apa yang saya sampaikan. Saya kira itu saja. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah.